Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung ke bahagian kedua tutorial menggunakan aplikasi Cisco Webex ini. Jadi di bahagian kedua ini kita akan belajar cara untuk host meeting ataupun cara untuk menjalankan kelas online ataupun cara untuk menjalankan meeting online. Jadi hanya guru atau host saja yang perlu tahu prosedur ini. Kita akan belajar pengenalan ringkas tentang aplikasi Cisco Webex ni. Kita ada 3 yang penting: home, meetings dan recordings. Dan kita ada 2 cara untuk host, iaitu start a meeting dengan schedule. Schedule ni saya akan terangkan lebih lanjut. Kita akan pergi ke start a meeting dulu. Jadi kita lihat demonstrasi. Baik, ini adalah paparan yang kita lihat di bahagian pertama tutorial kita setelah habis buat account Cisco. Okey, jadi kita boleh lihat ini adalah home kita ya. Ini bahagian home. Jadi kita boleh lihat sini meetings. Okay, meetings ni simpan record meeting yang kita dah buat. Lepas tu kita ada recordings. Dia recordings ni dia akan simpan lah. Kalau kita ada record meetings, dia akan simpan dekat bahagian ni. Dan yang paling penting dekat preference ni, untuk pertama kali daftar, mungkin ada pengguna yang time zone dia salah. Jadi kalau time zone salah, boleh betulkan lah ke Kuala Lumpur. Okay, language ni kita ada buat setakat ni Melayu tak ada lah, kita ada English saja. Okay, jadi kita pergi balik ke home. Baik, kita akan pergi demonstrasi. Kita ada 2 cara yang saya terangkan tadi. Kita ada start a meeting dengan schedule. Kita akan try dulu start a meeting ni. Start a meeting ni dia akan terus start, dia akan terus mulakan lah kelas ataupun mulakan terus meeting ya. Baik, kita tekan start a meeting. Dia akan keluar paparan ni. Okay, decide trying to open Cisco Webex meeting. Tekan, klik butang open. Akan keluar paparan ni. Dia akan keluar paparan ni dulu. Kalau merah ni tandanya ini webcam ya. Kalau webcam ni merah, maknanya webcam kita tak berfungsi lah. Sebab saya sekarang tengah record, jadi webcam saya tak boleh guna. Okay, ni mikrofon. Mikrofon kalau merah, kita tak dengar cakap. Jadi kita jangan jadi merah lah. Kalau merah maknanya orang tak boleh dengar suara kita. Okay, lepas dah pastikan semua ok, kita klik butang start a meeting. Baik, paparan ni akan keluar. Ini adalah paparan utama yang saya akan terangkan lebih lanjut di bahagian ketiga tutorial. Jadi saya akan exit dulu. Kita akan belajar macam mana nak schedule meeting. Okay, kita pergi balik kat home. Schedule Jadi schedule ni apa? Schedule ni kita boleh jadualkan lah. Contoh kita nak buat kelas esok pukul 10. Jadi kita dah siap awal-awal dulu. Okay, kita klik butang schedule ni. Okay, baik. Yang penting kita hanya isi meeting topik. Contoh kita letak kelas tajwid. Contoh password ni, kalau tak nak fikir pening-pening, boleh tekan auto generate lah. Sini ada arrow pusing ni, dia akan buatkan password sendirilah. Okay, lepas tu kita boleh pilih tarikh dan masa. Contoh kita nak besok hari Sabtu 6 hari bulan. Okey, lepas tu kita pilih masa. Contoh sekarang PM kita letak AM. Contoh kita letak pukul 11 AM. AM ni pagi, PM ni malam ya. Lepas tu kita boleh pilih duration ni berapa lama kelas tu. Contoh kelas tu paling lama dia boleh 50 minit je. Okay, kita letak 50 minit. Paling lama 50 minit, 40 minit pun boleh lah. Okay.
Lepas tu kita klik schedule. Jadi kita dah jadualkan kelas ataupun kelas online untuk esok pukul 11. Jadi apa kita perlu buat lepas ni, kita klik butang copy ni. Ni adalah butang copy ni. Lepas tu kita pergi ke WhatsApp, kita paste. Contoh saya pergi ke WhatsApp. Baik, kita pergi ke WhatsApp, lepas tu kita paste. Kita paste dekat ni. Dia akan macam ni lah. Jadi pelajar akan klik link ni, dia akan terus masuk lah. Besok kelas tu bila mula, dia akan klik link ni terus. Jadi macam tu cara dia untuk schedule. Kalau nak ubah, kita boleh tekan edit lah. Contoh kalau kita kata masa dah berubah lah, edit. Kita boleh edit lah masa dia, tukar masa ataupun tukar topik ke. Lepas tu klik save. Ataupun kita tak jadi nak buat kelas ni besok, kita cancel, kita delete lah. Baik, itu saja cara untuk schedule. Jadi kita dah belajar cara untuk host ada dua, start a meeting dengan schedule. Jadi kita akan sambung ke bahagian ketiga. Kita akan belajar fungsi utama paparan Cisco Webex ketika mesyuarat atau kelas bermula. Baik, itu saja. Terima kasih.